Penonton, menurut American Academy of Dermatologists, keguguran rambut yang normal untuk setiap individu adalah sekitar 50 sehingga 100 helai sehari. Namun, keguguran rambut yang berlebihan secara kritikal sehingga menyebabkan botak yang serius merupakan satu igauan ngeri untuk setiap daripada kita. Dan situasi ini boleh berlaku bukan sahaja kepada lelaki, wanita, golongan dewasa ataupun kanak-kanak. Sepastinya, ianya berkait rapat dengan penyakit-penyakit antaranya yang akan kita kupas pada malam ini, iaitu berkenaan dengan alopecia areata, iaitu berkenaan dengan penyakit autoimun yang menyebabkan keguguran rambut yang berlebihan, iaitu menyebabkan kebotakan secara bertumpuk. Jadi, persoalannya, apakah ianya merupakan satu petanda yang menunjukkan penyakit yang lain ataupun apakah antara solusi terbaik, kaedah pencegahan yang akan kita bawakan, akan kita rungkaikan dalam Diari Rawat. Sehingga kita berjumpa lagi, sepastinya kita akan kupas dengan lebih mendalam dalam Diari Rawat. Kita dah berjumpa lagi. Seperti yang kita terangkan tadi untuk permulaan sebagai mukadimah, malam ini kita nak berbicara berkenaan alopecia areata. Betul, Munawar. Jadi sebelum itu, apa pun tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua pada ketika ini? Kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dan pastinya, terus pastikan kesihatan anda pada tahap yang optimum untuk menjalani kehidupan seharian. Macam Munawar terangkan sebentar tadi, tahukah anda bahawa pada badan manusia ini terdapat satu bahagian yang kita gelar sebagai mahkota, dan mahkota ini sebenarnya, Munawar, melambangkan kebanggaan dan juga keyakinan diri. Tercalanya mahkota ni, tercalalah maruah diri seseorang, terutamanya bagi golongan yang tidak bertutup rambutnya, kan, macam golongan wanita Islam boleh memakai tudung dan sebagainya. Tapi bagi golongan lelaki dan wanita yang tidak bertudung, itu mahkota yang perlu dijaga untuk memastikan keyakinan pada tahap yang tertinggi pada malam ini, Munawar. Ya, insya-Allah malam ini sepastinya kita akan mengembalikan keyakinan anda, khususnya bagi individu-individu yang mengalami situasi yang seperti yang saya terangkan di awal tadi, iaitu berkenaan dengan keguguran rambut yang berlebihan sehingga menyebabkan kebotakan secara bertumpuk. Yep. Kebotakan secara bertumpuk ini mungkin ada yang kata sebesar duit 5 sen, 10 sen yang mungkin kita ketahui, tapi masalahnya ni, Ruan, bila kita bercakap kebotakan secara bertumpuk ni, kadang-kadang kita tak perasan sebab berada di atas kepala kita. Betul. Tapi bila pergi gunting rambut, baru kita perasan ada berlakunya alopecia areata ini. Tambah-tambah lagi apabila yang tukang gunting rambut tu dah tegur, "Bang, makin botak je bang, rambut makin kurang kan." Tiba-tiba secara tidak langsung tersentaplah dalam hati ni, alamak, aku ni dah botak ke, dah makin tua ke, ataupun macam mana. Jadi malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus membincangkan topik berkaitan dengan kebotakan ataupun keguguran rambut bertumpuk ini yang kita namakan sebagai alopecia areata. Dan malam ini kita akan bersama dengan seorang tetamu. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sediakan satu teaser untuk anda saksikan berkenaan dengan topik kita, alopecia areata. Okey, malam ini topik perbincangan kita adalah berkenaan alopecia areata, satu istilah saintifik yang merujuk kepada keguguran rambut secara bertumpuk. Sebelum kita nak memperkenalkan tetamu kita secara dalam talian, tapi terlebih dahulu kita nak war-warkan kepada penonton setia kita di Diari Rawat, sepastinya kami membuka ruang untuk anda berinteraksi bersama kami, iaitu melalui Facebook rasmi kami, iaitu Berita RTM dan juga DRRTM. Di situ anda boleh mengajukan soalan
ataupun berkongsi pengalaman anda berkenaan topik kita pada malam ini. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita secara dalam talian, Iwan. Baik, kita terus bersama dengan tetamu kita yang kita jemputkan khas untuk membincangkan dan mengupas berkenaan dengan alopecia areata ini. Kita bersama dengan Dr. Mira, anak perempuan Kupusami, pakar perunding dermatologi dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Selamat sejahtera, Doktor. Hai, selamat sejahtera. Hai, apa khabar? Okey, Doktor. Ya, okey, saya okey. Alright, Doktor. Mungkin untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada penonton apakah yang boleh kita fahami secara mudah berkenaan dengan alopecia areata ini, Doktor. Okey, secara yang macam Munawir ada bincang tadi tu, actually alopecia areata ni sejenis penyakit autoimun. Okey, autoimun bermaksud bahawa badan kita serang badan kita sendiri. So kalau badan kita serang rambut, kita dapat alopecia areata. Kalau badan kita serang kulit kita, kita boleh dapat sopak dan beberapa jenis penyakit lain. So disebabkan tu alopecia areata ni memang boleh berlaku kepada sesiapa walaupun budak kecil, lelaki, perempuan, even orang tua. Doktor pernah tengok kes sampai umur 50, 60, 70-an pun. Tapi secara amnya dia berlaku bila kita lebih kurang 20 hingga 30 tahun lah. Okey, itu penerangan awalnya lah, Iwan. Secara ringkasnya, kita faham alopecia areata ni sebagai autoimun. Dan mungkin, Doktor, ada yang mungkin kurang memahami. Adakah autoimun ni dikira sebahagian daripada penyakit berbahaya ataupun kanser, Doktor? Sebenarnya dia bukan kanser, tetapi dia boleh menjadi penyakit yang berbahaya. So bayangkan yang kalau badan kita tak boleh, dia menyerang badan kita sendiri. So kalau hanya menyerang rambut atau kulit masih tak ada apa lagi. So ada alopecia atau sopak saja. Tetapi bayangkan kalau penyakit autoimun ni menyerang hati, buah pinggang, yang itu boleh sampai boleh membawa maut lah. Okey, Doktor. Tadi Doktor menyatakan alopecia areata ini merupakan satu penyakit autoimun yang menyerang kita sehingga menyebabkan keguguran rambut yang berlebihan sehingga menyebabkan juga kebotakan secara bertumpuk. Jadi mungkin juga kita boleh fahamkan untuk permulaan ini tanda-tanda awal yang boleh kita kenali sekiranya seseorang tersebut diserang oleh penyakit autoimun, Doktor, selain daripada keguguran rambut, Doktor. Okey, selain daripada keguguran rambut, biasanya pasien tu dia sihat saja, tak ada masalah lain. Tak ada demam, tak ada batuk berpanjangan, tak ada apa-apa. Tetapi ada ada percentage yang kecil lah. Pesakit ni mempunyai penyakit lain. Contoh penyakit yang berkait rapat ialah penyakit yang melibatkan thyroid. So thyroid pun boleh menyebabkan ada autoimun, penyakit autoimun yang melibatkan thyroid. So biasanya doktor akan cek, selain cek rambut dia, cek seluruh badan dia untuk tengok ada apa-apa penyakit lain. Jadi okey, baik, Doktor. Bila sebut alopecia areata ni satu penyakit autoimun yang dia menyerang bahagian rambut dan menyebabkan keguguran secara bertumpuk. Jadi bagaimana kita nak mengenal pasti bahawa keguguran itu adalah alopecia areata ataupun mungkin keguguran yang lain? Betul. So alopecia ni just means keguguran rambut. So ada banyak jenis alopecia, you are right. So contohnya lelaki pun boleh mendapat alopecia, dia panggil male pattern baldness. Tetapi alopecia areata ni sangat unik sebab dia memang akan menjadi setumpuk lebih kurang 50 sen atau 20 sen punya tumpuk. Dan dia punya ring dia sangat jelas. Ada kes yang menyebabkan alopecia areata yang lebih menyeluruh. Yang itu mungkin susah sedikit nak untuk mendiagnoskan dia. Tetapi kalau berjumpa dengan doktor pakar kulit, biasa kita boleh dapat bezakan. Dan kadang-kadang ada pesakit yang doktor perlu membuat biopsi kulit kepala juga untuk tentukan apa sebab dia. Okey, Doktor. Seperti yang Doktor nyatakan tadi, kalau kita berbicara berkenaan alopecia ini, terdapat banyak sebenarnya jenis. Ada 5 jenis secara umumnya. Dan juga untuk alopecia areata ini pula, Doktor, berapa jenis yang kebiasaannya ada, Doktor?
Biasanya ada dua. So satu ialah yang bertumpuk, satu lagi kita panggil diffuse. Maksudnya dia lebih menyeluruh. So dia tak nampak macam alopecia bertumpuk, tetapi dia mungkin nampak seperti male pattern baldness, iaitu macam lelaki yang keguguran rambut tu. Jadi doktor, saya di kalangan masyarakat doktor, bila menyebut berkaitan dengan alopecia areata ni, terdapat beberapa mitos yang mungkin boleh kita dapatkan pencerahan dan juga penjelasan daripada doktor sendiri, yang mungkin saya ada senaraikan lebih kurang 5 mitos yang mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas berkenaan dengan mitos-mitos ni. Yang pertamanya, alopecia areata disebabkan oleh tekanan ataupun faktor psikologi. Yang kedua, menggunakan topi ataupun helmet menyebabkan alopecia areata. Adakah penyakit berjangkit? Adakah alopecia merupakan satu penyakit berjangkit? Rambut yang gugur tidak akan tumbuh kembali bagi pesakit alopecia areata. Dan satu lagi, diet atau pemakanan yang tidak sihat menyebabkan alopecia areata. Okey, so ada antara mitos tu betul, antara tu memang mitos lah. So, yang betulnya ialah memang stres dan tekanan dan diet kita yang macam serba kekurangan memang boleh mencetuskan alopecia areata ni. Sebenarnya alopecia areata ada orang lebih cenderung sebab kita ada genetik untuk alopecia areata ni. So, bila kita perlukan satu cetusan atau trigger dari segi maybe stres, kurang tidur, tekanan dalam life kita, dan yang ini boleh mencetuskan alopecia areata. So yang itu memang betul. Dan makanan pun, makanan yang kurang zat, maybe makan terlalu banyak makanan diproses, yang itu pun boleh mencetuskan alopecia. Okey, doktor, seperti yang kita sedia maklum, bagaimana alopecia areata ini boleh berlaku, dan adakah ia juga turut dikaitkan dengan faktor genetik, doktor? Ya, memang ada faktor genetik, tetapi memang doktor tak akan cek semua penyakit, semua pesakit yang ada alopecia punya genetik dia lah. Tetapi biasanya doktor akan tanya sejarah keluarga. So kalau kita ada sejarah keluarga, mungkin mak ayah atau adik-beradik yang ada alopecia areata, kemungkinan tinggi untuk kita kena alopecia memang ada, memang tinggi. Itu pun satu faktor yang sebenarnya kita kena cek. Tiba-tiba bila sebut berkaitan dengan genetik ni, Munawar, saya terasa macam saya nak cek balik sama ada family saya ataupun mungkin relatif saya ada tak yang mengidap alopecia areata ni. Mungkin mana telah tahu kita pun sebahagian yang mendapat tempias untuk alopecia areata ni. Dan saya tertarik dengan apa yang Dr. Mira sebut sebentar tadi berkaitan dengan pemakanan yang tidak sihat. Dan mungkin kita pun nak tahu juga apa makanan yang, yelah, kita zaman sekarang zaman viral, Munawar, kan. Makan pun kita yang bukan-bukan je. Makan makanan segera. Betul. Makan pun yang makanan viral terutamanya yang kita tak tahu apa sumber khasiat dia, apa nutrien dia, tapi kita nak tahu juga. Mungkin Dr. Mira boleh terangkan sedikit, adakah ada makanan yang spesifik yang akan menyebabkan alopecia areata tu, doktor? Memang tak ada makanan yang spesifik macam tu, tetapi betul makanan segera dan diproses, kalau kita makan terlalu banyak memang boleh menyebabkan keguguran rambut. Mungkin bukan alopecia areata, tetapi keguguran rambut sebab rambut kurang sihat, mudah putus, dan dia tak sihatlah rambut kita. Okey, saya juga ada terfikir berkenaan satu perkara. Yang ini saya baru baca semalam, Diwan. Ada yang mengaitkan alopecia areata ini, Diwan suka pergi gym kan? Suka juga pergi gym. Ada juga yang mengaitkan alopecia areata ini dengan pengambilan steroid ataupun pengambilan protein yang berlebihan. Jadi adakah benar? Kita tanya Dr. Mira. Jadi doktor, saya tambah sikit, doktor. Saya tambah sikit, adakah dengan penggunaan, sebab ada di kalangan ahli gym ni, Munawar ni, dia suka ambil suntikan ataupun suplemen testosteron. Adakah itu akan menyebabkan juga punca berlakunya alopecia areata ni? Okey, testosteron memang boleh menyebabkan rambut gugur untuk lelaki, tetapi bukan alopecia areata. Okey. So, rambut keguguran lelaki yang biasa tu, mungkin dari depan ke, ada tumpuk botak dekat sini ke, yang itu mungkin. Tapi dari segi protein, susu protein dan yang itu memang tak akan menyebabkan alopecia areata, dia mungkin menyebabkan jerawat.
Okey. Itu pencerahan untuk kita semualah, terutama untuk yang kaki-kaki gym ni lah. Jadi jangan risau. Okey, selepas ini banyak lagi pencerahan dan juga persoalan yang akan kita bawakan kepada anda, khususnya untuk kita berbincang berkenaan dengan alopecia areata ini ataupun keguguran rambut yang menyebabkan kebotakan secara bertumpuk. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, kongsikan pengalaman, boleh sahaja melalui platform Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. Sekarang ni kita nak berehat seketika, Niwan. Betul, kita akan berehat seketika dan kita akan kupas lagi dengan lebih dalam berkenaan dengan alopecia areata. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di Diari Rawat. Bangkitlah semua dari kegagalan, hapuskan sengketa demi perpaduan. Ayo kita memikul berat bersama untuk Malaysia. Perbezaan kaum bukanlah halangan. Sedang mengalami sejak umur saya 20-an, 25. Rawatan hospital tak ada, cuma ada gunakan produk-produk yang jual kat pasaran lah. Produk yang saya gunakan yang jual dekat pasar-pasar biasa yang ada kelulusan KKM. Yang tak berdaftar saya tak ada pakai lagi. Saya pernah mengalami masalah keguguran rambut pada waktu itu ketika di sekolah menengah dan juga ketika berada di institusi awam. Alhamdulillah sekarang tidak mengalami masalah keguguran rambut kerana saya telah menggunakan beberapa produk yang telah diluluskan oleh KKM. Keberkesanannya alhamdulillah boleh katakan 90% saya dah kurang mengalami keguguran rambut. Pernah, especially bila recently saya pernah color rambut saya. So, dia punya keguguran rambut tu lagi banyak. Saya guna hair oil, hair serum for my hair care routine lah.
Okey, itu pandangan orang ramai berkenaan dengan keguguran rambut. Tapi rata-rata daripada pandangan itu tadi, alhamdulillah menyatakan menggunakan produk rambut yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu salah satu inisiatif yang terbaiklah. Dan mungkin timbul persoalan di kalangan kita semua, Munawar. Adakah alopecia areata ni dia bermula sejak daripada kanak-kanak? Ataupun mungkin hanya golongan dewasa sahaja. Tapi kalau andai kata alopecia areata ni boleh dihidapi oleh peringkat kanak-kanak, jadi perlu ataupun tak langkah awal diambil oleh terutamanya ibu bapa terhadap anak-anak mereka supaya dapat kita elakkan daripada berlakunya alopecia areata ni. Jadi terlebih dahulu, Munawar, pada malam ni kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu di dalam talian. Mungkin Munawar boleh kenalkan siapa tetamu kita ni, seorang yang hebat, personality TV katanya. Kita perkenalkan tetamu saya dalam talian. Selain kita bersama dengan Dr. Mira, kita juga bersama dengan Abang Amin Hayat yang merupakan pesakit alopecia areata. Assalamualaikum, Abang Amin. Waalaikumsalam. Apa khabar Munawar dengan Nirwan? Terima kasih. Terlebih dahulu Abang ingin ucapkan kepada Diari Rawat untuk menjemput Abang pada malam ni. Okey, suara mahal tu ni, Man. Betul, itu suara emas tu yang kita semua tunggu-tunggu untuk sama-sama kita dengar suara emas ni. Jadi okey, baik, Abang Amin, mungkin Abang Amin boleh berkongsikan pengalaman Abang Amin sendiri sebagai seorang penghidap alopecia areata ini. Okey, untuk makluman penonton dan juga Munawar dan Nirwan dan produksi semuanya. Pada mulanya Abang kena alopecia areata pada tahun 2012. Itu pertama kalilah kena alopecia areata dan Abang mendapatkan rawatan di hospital. Jadi apa rawatan yang diberikan adalah suntikan steroid pada waktu itu dan alhamdulillah alopecia ketika itu kembali pulih selepas dalam 3-4 bulan. Tetapi pada tengok dalam skrin anda, pada tahun 2015 alopecia areata menyerang Abang. Memang betul-betul teruk pada ketika itulah. Dan seperti mana visual yang dipaparkan, ini adalah rawatan-rawatan yang telah Abang lakukan, antaranya laser terapi, lepas tu ada juga rawatan PRP dan juga perlulah manage Abang punya stres tu lah untuk mendapatkan mempercepatkanlah pertumbuhan rambut itu. Okey, Abang Amin, bagaimana apabila Abang Amin melaksanakan diagnosis dan mendapati penyakit alopecia areata ini yang dihidapi oleh Abang Amin sendiri, bagaimana ia menjejaskan kehidupan seharian, kerjaya Abang Amin sendiri, keyakinan Abang Amin sendiri, bagaimana Abang Amin? Okey, seperti sedia maklumlah, Abang bekerja di salah sebuah stesen TV swasta pada ketika itu. Jadi, ia memberi satu tamparan yang hebat. Kerana Abang berada di TV, berada di depan kamera, jadi ada juga membuat seminar-seminar berkaitan dengan grooming. Jadi ini memberikan satu tamparan yang hebatlah buat diri Abang pada ketika itu. Tak pernah botak kan. Jadi pertama kali botak, jadi masalah tu lagi serius. Yang menyebabkan Abang sedih adalah apabila kawan-kawan kita, kawan-kawan Abang sendiri yang perli, kepala kau macam telur lah, kepala kau macam kepala penyu. Yang lebih teruk Abang nak kongsikan sini, ada juga kawan-kawan Abang tu yang mengatakan, kepala kau ni macam anjing kurap lah. Itu betul-betul memberi tamparan yang betul-betul hebat lah. Motivasi Abang jatuh pada ketika itu. Jadi, okey Abang Amin, satu pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan, tambah lagi berkerjaya sebagai seorang personality televisyen pada ketika itu. Jadi, Dr. Mira, berdasarkan daripada perkongsian Abang Amin sebentar tadi dan juga paparan yang kita dapat lihat keadaan alopecia areata yang dihidapi oleh Abang Amin itu, mungkin doktor boleh terangkan, adakah terdapat peringkat keseriusan, tahap keseriusan ataupun severity bagi seseorang yang menghidap alopecia areata, dan mungkin apakah faktor-faktor yang menyebabkan alopecia areata bagi seseorang tu sama ada serius ataupun kurang serius? Okey, so mengikut gambar Encik Amin tadi, nampaknya dia kes yang agak severe dan hampir melibatkan seluruh kepala Encik Amin.
Dan pada saya yang ini kita akan diagnose dia lebih kepada diffuse alopecia areata. Kita tak nampak sangat tumpuk-tumpuk bulat yang ada keguguran rambut. Dan siapa pasien yang akan jadi kes ringan, siapa pasien yang akan jadi kes yang lebih severe, itu memang susah kita nak ditentukan. Tetapi kalau pesakit itu ada faktor-faktor lain atau penyakit autoimun yang lain, yang itu boleh pasien itu menjadi lebih serius. Itu yang perkara yang sangat saya pribadinya tertarik. Tadi Abang Amin ada menyatakan bahawa beliau mendapat penyakit alopecia areata ni sebanyak 2 kali. Jadi kenapa kemungkinan itu berlaku, doktor? Mungkin kita boleh perjelaskan kepada masyarakat untuk kita memastikan perkara ini tidak terus berulang kembali, doktor. Okey, so memang faktor genetik tu akan sentiasa dengan kita. Dia boleh cetus beberapa kali sebenarnya. Kebanyakan kali pasien akan maybe alami 1 atau 2 episod dalam hidup dia, tetapi ada pasien yang akan berulang. Hampir setiap tahun pun berulang. Selain pasien like macam dia manage stress dia atau have a good diet, alopecia areata ni masih boleh berlaku dan kita tak boleh buat apa-apa untuk menghalang dia. Tetapi bila dia dah bermula, mungkin lebih patut kita dapatkan rawatan lah sebelum dia melarat ke seluruh badan. Jadi doktor, berdasarkan perkongsian Abang Amin sebentar tadi, Abang Amin ada kongsikan dari segi sudut emosi beliau apabila menghidapi alopecia areata ni. Mungkin di peringkat doktor sendiri ataupun di peringkat bahagian dermatologi itu sendiri, apakah sokongan yang diberikan terutamanya kepada pesakit yang disahkan, didiagnosakan sebagai alopecia areata dari segi emosi? Okey, semua pesakit yang mengalami alopecia memang akan sangat sedih, especially kalau di kali pertama. So doktor memang akan seperti memberi counselling juga sebenarnya dan explain dekat patient apa penyakit ni, macam mana dia akan improve, apa kita boleh buat dan apa peratusan untuk kita berjaya. Dan kita memang akan tengok pasien tu beberapa kali, mungkin setiap 2 minggu pada peringkat awal. Dan kita bagi penjelasan dan kaunseling secara berterusan. Okey, kita nak tanya juga kepada Abang Amin. Ialah berdasarkan pengalaman yang lalu, bukan pertama kali, kali kedua juga mendapat penyakit alopecia areata ini. Jadi untuk ketika ini, apakah antara langkah pencegahan yang diambil oleh Abang Amin sendiri untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku? Seperti yang doktor nyatakan tadi, faktor stres, tidur dan juga pemakanan. Untuk Abang Amin sendiri bagaimana? Saya bersetujulah dengan nasihat daripada doktor tadi. Jadi untuk makluman, kalau saya boleh kongsikan sedikit, kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, saya mengalami masalah alopecia kembali. Belakang ni ada satu spot datang balik kembali. Jadi bagi saya lah, penyakit ni ada datang, ada pergi. Jadi apa yang anda perlu lakukan adalah take it easy. Relax saja, jangan stres-stres. Sebab benda ni bila anda makin stres, benda ni akan lagi jadi lebih serius. Jadi relax saja. Macam abang pergi naik MRT, abang tak pakai cap ke apa, just let it be. Just be yourself, just happy. Wow. Itu je. Jadi Abang Amin, mungkin Abang Amin dalam keadaan yang orang kata dah tenang, dah boleh menerima keadaan diri itu kan, menghidap alopecia areata. Dan mungkin macam tadi Abang Amin ada bagi nasihat kepada orang ramai supaya relax, supaya tak apa, just take it easy dan sebagainya. Mungkin ada setengah orang yang dia punya tahap penerimaan dia tu terlalu rendah dan dia tak boleh terima hakikat bahawa dia menghadapi alopecia areata. Mungkin ada sedikit kata-kata semangat yang lebih kuat untuk diberikan kepada mereka yang mungkin pertama kali menghidap alopecia areata. Sebenarnya memang tak dapat dinafikan lah. Pertama kali bila abang dapat alopecia areata ni, memang betul-betul rasa sedih, rasa macam dah tak ada masa depan. Jadi sebenarnya masalah alopecia
bukanlah serius sangat seperti masalah kanser, masalah penyakit jantung ataupun masalah-masalah penyakit yang lain. Ia hanya berkaitan dengan emosi kita. Jadi kepada anda yang mempunyai masalah alopecia seperti masalah abang ini, kena kuat semangat. Apa yang anda perlukan adalah support system. Support system bermakna dapatkan kawan-kawan, satu orang ataupun dua orang yang memahami jiwa kita, yang mana boleh kita kongsikan masalah kita, yang boleh berikan kata-kata nasihat buat kita dan juga keluarga kita tu sebenarnya. Support system tu very very important. Betul. Jadi tak perlulah nak sedih, tak perlu nak risau, tak perlu nak menyendiri kepada wanita di luar sana. Jadi kongsilah masalah ni dengan kawan baik yang boleh memberikan nasihat kepada anda. Okey, setiap apa yang berlaku pastinya ada hikmah daripada Allah SWT, dan pastinya secara peribadi untuk Abang Amin sendiri, kita difahamkan Abang Amin turut terlibat dengan kempen-kempen kesedaran, advokasi berkenaan dengan alopecia areata ini. Mungkin boleh kongsikan pengalaman tersebut Abang Amin. Okey, baiklah. Alhamdulillah disebabkan pendedahan abang di tempat kerja di salah sebuah stesen TV swasta. Jadi bila abang ke depan membaca berita dengan keadaan botak, jadi ramai yang telah mesej abang secara peribadi di social media dan terdetik buat abang untuk membuat satu support group system. Dan kepada anda di luar rumah, di rumah yang punya Instagram, di dalam Instagram abang ada juga threads yang mempunyai support system alopecia areata ni lah. Jadi kepada anda yang ingin berkongsi masalah, yang ingin mendapatkan nasihat ataupun tips-tips daripada abang, boleh saja ke social media abang. Jadi baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Amin di atas kesudian berkongsikan satu pengalaman yang menghidapi alopecia areata ini, dan kita di Diari Rawat sangat-sangat menghargai masa yang diluangkan untuk berkongsikan pengalaman dan bagaimana Abang Amin mengawal ataupun handle masalah yang dihadapi. Saya suka semangat yang ditonjolkan oleh Abang Amin. So, pastinya semangat Abang Amin itu menjadi inspirasi kepada pesakit-pesakit yang menghidap alopecia areata ini untuk kembali kuat dan juga sentiasa positif. Jangan stres Abang Amin. Ya. Betul. Terima kasih Munawar, terima kasih Nirwan. Okey, terima kasih Abang Amin. So, selepas ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Mira untuk perbincangan yang lebih lanjut lagi berkenaan topik kita. Tapi sekarang ini kita nak bawakan kepada penonton untuk segmen betul ke? Betul ke garam boleh menyembuhkan katanya ataupun mengatasi keguguran rambut? Betul ke? Betul ke? Disaksikan. Boleh kurangkan rambut gugur? Rambut bagaikan mahkota berharga bagi setiap individu, terutama wanita. Rambut yang sihat mampu membuatkan seseorang itu tampil lebih yakin. Namun, ada juga individu berhadapan dengan masalah keguguran rambut yang teruk sehingga menjejaskan penampilan dan mengganggu kehidupan seharian sehingga terpaksa berhabisan duit untuk mencari penawarnya. Tetapi ada juga yang mencuba cara tradisional seperti menggunakan garam. Ia lebih mudah dan murah, namun kesannya dikatakan setanding seperti menggunakan produk rambut yang dijual di pasaran. Betul ke? Tersebar beberapa ciapan di media sosial, Twitter dan blog mengenai manfaat garam masakan dalam mengatasi masalah keguguran rambut. Ciapan berkenaan dibuat oleh pemilik akaun menggunakan nama Jai. Letak garam dalam shampoo yang kau memang guna sekarang? Ramai cakap helok babe. Jenis yang botak tengah ke boleh tumbuh dan kurang rambut gugur? Menurut Jai. Persoalannya sekarang, betul ke garam begitu berkesan mengurangkan keguguran rambut?
Menurut Dr. Eli alias Stephen Nah yang telah menceburi bidang ini lebih daripada 10 tahun, garam masakan adalah bagus untuk mengurangkan aktiviti mikrob bagi membasmi kuman yang mana ia boleh menggalakkan rambut menjadi lebih elok. Bahkan kira-kira 20 hingga 30% shampoo di pasaran juga mengandungi garam dengan menggunakan nama saintifik sodium chloride. Pakar juga menjelaskan rambut boleh menjadi kusut dan kering sekiranya garam digunakan dalam kuantiti berlebihan dan boleh menyebabkan masalah keguguran rambut. Berdasarkan kajian, kebanyakan shampoo terutamanya shampoo dari bahan semula jadi mengandungi garam namun dalam kuantiti yang sedikit. Jika rambut kering, dinasihatkan untuk menggunakan perapi, serum dan masker rambut. Sekiranya keguguran rambut berlaku secara luar biasa pula, sila dapatkan nasihat pakar agar mahkota berharga anda dapat diselamatkan. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di dalam rancangan Diari Rawat. Pada malam ini kita masih lagi membincangkan berkenaan topik alopecia areata ataupun keguguran rambut secara bertumpuk. Dan di awal tadi kita ada terangkan, doktor ada terangkan berkenaan dengan alopecia areata ini merupakan satu penyakit autoimun. Dan sebentar tadi kita juga bersama dengan seorang personaliti TV yang berkongsikan pengalaman beliau menghidapi penyakit alopecia areata dan kini masih lagi menghidap alopecia areata
areata yang on dan off pada ketika ini. Dan malam ini kita masih lagi bersama dengan seorang tetamu pakar perunding dermatologi Dr. Mira untuk terus mengupas dan menerangkan berkenaan dengan alopecia areata. Doktor, seperti yang doktor nyatakan tadi, alopecia areata ini ataupun kebotakan secara bertumpuk ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, lelaki, wanita, dewasa ataupun golongan kanak-kanak. Tapi saya ingin memberi fokus kepada golongan kanak-kanak ini. Seawal usia berapa alopecia areata ini boleh berlaku kepada kanak-kanak dan bagaimana implikasi kepada fizikal, psikologi dan juga emosi mereka, doktor? Okey, sebenarnya alopecia ni berlaku lebih kurang bila kanak-kanak berumur 2 hingga 2 tahun ke atas, bila immune system dia masih nak mendevelop lah. So, dan simptom alopecia untuk kanak-kanak boleh jadi agak serius dan mereka boleh kehilangan semua rambut. Tetapi yang bagusnya ialah sebab kanak-kanak dia boleh recover dengan cepat dan immune system dia pun kuat, dan kebanyakan kali kanak-kanak akan tumbuh semua rambut dia, tak ada masalah macam orang dewasa. Okey doktor, untuk kanak-kanak ini doktor, sekiranya mereka menghidapi penyakit alopecia areata ini, contoh seperti yang doktor nyatakan tadi seawal usia 2 tahun, adakah ianya akan berlarutan seumur hidup mereka doktor? Bagaimana? Yang itu, ya betul. Mungkin ya dan mungkin tidak. Ada setengah kes maybe akan berlaku masa kanak-kanak tu menjadi dewasa, atau dia just tak jadi lagi. So memang susah nak ditentukan. Doktor, dari segi diagnosisnya doktor berkenaan dengan alopecia areata di kalangan kanak-kanak doktor, adakah cara kita mengenal pasti ataupun diagnose kanak-kanak sama dengan orang dewasa ataupun berbeza doktor? Sebenarnya dari segi kanak-kanak ada beberapa jenis penyakit lain yang mungkin nampak seperti alopecia areata. So bila dia juga menyebabkan keguguran rambut secara bertumpuk. Dan yang ini boleh disebabkan oleh sejenis fungus atau kulat daripada haiwan. So terutamanya untuk kanak-kanak yang bermain dengan kucing liar, yang kucing yang ada kurap, memang boleh mengalami keguguran rambut bertumpuk. Tetapi yang ini bukan alopecia areata. Yang ini ialah jangkitan kuman. So ini ialah kes lain. Dari segi orang dewasa memang senang kita nak tentukan daripada nampak sekalipun dah tahu. Tetapi ada kes yang doktor memang perlu ambil sampel kulit dari kepala atau sampel rambut juga untuk cek. Okey, doktor, kita nak lanjutkan perbincangan kita pada malam ini dengan berkongsi persoalan yang diajukan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya persoalan daripada Fiona. Sedikit pertanyaan kepada doktor sebagai penghidap alopecia dan sedang dalam rawatan suntikan ataupun makan steroid, bahagian kepala semakin pulih tetapi tidak pada kening. Adakah selamat untuk mendapatkan suntikan di bahagian kening? Adakah saya akan mendapat alopecia semula? Jadi bagaimana pencerahan doktor? Okey, thank you Fiona. Tentu Fiona ada banyak masalah sekarang tentang rambut. Memang suntikan boleh diberi kepada bulu kening kita, tetapi dosage dia adalah lebih rendah berbanding dengan dosage yang digunakan untuk kepala. Walaupun ubat dia adalah sama. So dia punya peratusan ubat yang digunakan adalah kurang. Dan sama ada Fiona akan kena alopecia di masa hadapan, yang tu memang susah kita nak tentukan Fiona. Mungkin boleh berlaku atau mungkin tiada apa-apa yang berlaku. So lebih baik Fiona cek juga sama ada Fiona ada apa-apa penyakit autoimun yang lain yang boleh menyumbang juga. Jadi doktor ada sebab memandangkan alopecia areata ni dia ada perkaitan dengan penyakit autoimun yang lain. Jadi saya masih lagi nak sentuh berkenaan dengan diagnosis. Adakah diagnosis alopecia yang menentukan bahawa seseorang itu mengidap alopecia areata, cara diagnosis itu sama dengan kita menentukan penyakit autoimun yang lain? Sebenarnya ya dan tidak, sebab kalau alopecia areata biasa kita hanya buat basic punya tes darah yang ringkas.
Okey, tetapi untuk penyakit autoimun lain, tes darah dia agak terperinci dan mereka juga akan mempunyai simptom-simptom lain. Saya tak sebut lagi penyakit lupus atau SLE ialah sejenis penyakit autoimun juga dan boleh menyebabkan keguguran rambut dan berlaku kepada wanita biasanya. Okey, doktor. Tadi berkaitan juga dengan persoalan yang diajukan oleh penonton kita. Ramai yang tidak mengetahui, tidak memahami sebenarnya alopecia areata ini boleh berlaku di bahagian-bahagian lain yang mempunyai folikel rambut. Bukan setakat di rambut semata-mata, ya doktor? Mungkin doktor boleh terangkan, doktor? Betul-betul boleh berlaku di bulu kening macam Fiona cakap tadi, even bulu mata kita. Dan untuk lelaki kerap saya tengok kes yang berlaku di bahagian janggut. Bahagian lain seperti dada untuk lelaki boleh berlaku juga tetapi peratusan dia agak kurang. Okey. Jadi doktor, saya nak bertanya sikit berkenaan dengan rawatan ataupun langkah-langkah awal. Apakah sekiranya seseorang itu dia didiagnosakan ataupun telah disahkan menghidap alopecia areata. Jadi mungkin langkah-langkah awal. Dan kita tak tahu, mungkin pada ketika didiagnosakan itu, mungkin dia di peringkat awal, mungkin di peringkat yang serius. Jadi di peringkat awal ini, sekiranya seseorang itu didiagnosakan alopecia areata, jadi mungkin apakah langkah awal yang disarankan dari pihak doktor untuk pesakit? Okey, untuk daripada nasihat saya lah, kalau dah disuspek ada alopecia areata, terutamanya lepas orang yang potong rambut tu memang akan cakap, lebih baik berjumpa dengan doktor untuk confirmkan diagnosis alopecia areata. Yang bagusnya tentang kita sebut yang benda yang tak berapa baik tentang alopecia areata ni, tetapi yang bagusnya tentang alopecia areata ni, kebanyakan kali tanpa kita buat apa-apa rawatan, kalau ada setumpuk je rambut yang gugur, dalam 6 bulan dia memang boleh tumbuh balik secara semula jadi. Okey. Itu satu perkembangan positif khususnya untuk memberi semangat kepada pesakit-pesakit alopecia areata ini. Okey, selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan kita bawakan kepada anda khususnya berkenaan rawatan yang terbaik untuk alopecia areata ini. Tapi terlebih dahulu, jom kita saksikan kapsul farmasi. Apakah rawatan untuk rambut yang gugur? Saksikan. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan keguguran rambut. Apakah rawatannya? Setiap orang akan mengalami keguguran rambut, tapi apa yang membezakan setiap individu adalah kuantiti dan puncanya. Secara semula jadi, seseorang akan kehilangan kira-kira 50 sehingga 100 helai rambut setiap hari. Walaupun keguguran rambut adalah normal, tapi ia akan menjadi isu yang merusingkan sekiranya keguguran rambut berlebihan sehingga menyebabkan penipisan atau kebotakan. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan keguguran rambut yang teruk atau dalam istilah perubatannya alopecia berlaku. Salah satu puncanya adalah faktor genetik. Daripada jenis rambut hingga corak kebotakan, ia boleh diwarisi daripada kedua-dua ibu bapa. Keguguran rambut juga dikaitkan dengan peningkatan hormon dihydrotestosteron DHT yang boleh memendekkan fasa pertumbuhan rambut dan mengecilkan folikel rambut. Kadang-kala keguguran rambut yang dihadapi mungkin merupakan tanda-tanda awal kepada penyakit lain. Terdapat pelbagai jenis penyakit yang boleh menyebabkan keguguran rambut, contohnya masalah cholangiotheric dan penyakit lupus erythematosus sistemik atau SLE. Selain itu, keguguran rambut disebabkan oleh jangkitan kulat di kepala turut boleh berakhir dengan kebotakan jika tidak dirawat. Dalam kalangan wanita pula, pertumbuhan rambut boleh terjejas jika tahap hormon adalah tidak stabil. Kebiasaannya ia berlaku selepas seseorang wanita bersalin. Terdapat juga kes keguguran rambut yang disebabkan oleh kesan sampingan ubat-ubatan. Rawatan kanser sebagai contoh boleh menyebabkan keguguran rambut secara ketara. Jadi, cara yang paling berkesan untuk mengembalikan semula pertumbuhan rambut adalah dengan mengatasi punca-punca yang menyebabkan keguguran rambut. Pesakit dinasihatkan supaya berbincang dengan doktor atau ahli farmasi agar rawatan yang sesuai dapat diberikan bergantung kepada keadaan pesakit. Contohnya, keguguran rambut disebabkan oleh jangkitan kulat boleh dirawat dengan menggunakan ubat anti kulat. Dari segi rawatan, ubat minoxidil dalam bentuk topikal iaitu disapu atau semburan dapat memperlahankan atau mencegah masalah botak mengikut corak dalam
kalangan lelaki atau wanita. Manakala tablet finasteride pula dapat membantu mengatasi masalah botak pada kaum lelaki. Ubat-ubatan ini biasanya dipreskripsikan kepada pesakit oleh doktor selepas mengenal pasti puncanya dan akan mengambil masa beberapa bulan untuk mengatasi masalah keguguran rambut dengan efektif. Bagaimana pula dengan produk seperti sapuan aromaterapi, minyak kelapa, krim bawang putih dan sebagainya yang sering ditularkan pada masa kini. Walaupun kebanyakan produk ini mengandungi nutrisi yang boleh membantu pertumbuhan rambut, namun tuntutan keberkesanan yang diiklankan masih kurang bukti saintifik. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-888-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Pertubuhan rambut adalah suatu proses yang kompleks dan perlahan. Jadi, para pesakit perlu bersabar sepanjang tempoh rawatan. Pada masa yang sama, mereka juga perlu pastikan sebarang rawatan yang diterima, baik ubat moden atau tradisional, adalah ubat yang berdaftar dan diluluskan oleh KKM. Ini adalah penting untuk mengelakkan sebarang pemalsuan kandungan dan kesan sampingan yang boleh memberikan kesan mudarat. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Okey, masih lagi bersama kami dalam Diari Rawat. Sepasti topik kita pada malam ini adalah berkenaan alopecia areata ataupun masalah kebotakan rambut secara bertumpuk. Jadi kita nak memanfaatkan ruang masa yang ada ini untuk terus saja mengajukan soalan kepada Dr. Mira.
Doktor, kita nak menyentuh berkenaan kaedah rawatan, khususnya bagaimana apakah yang boleh dilaksanakan oleh pesakit sekiranya menghadapi penyakit ini. Apa antara kaedah-kaedah rawatan yang ditawarkan? Okey, so untuk peringkat pertama atau kes yang ringan, biasa kita boleh start dengan krim sahaja, iaitu krim steroid, atau kita boleh menggunakan non-steroid punya krim. Iaitu contohnya tacrolimus. Selain tu, next stage ialah suntikan steroid yang seperti Encik Amin ada cakap tadi. Dan suntikan ini perlu diulang setiap 2 hingga 3 minggu. Okey, untuk sampai kita nampak pertumbuhan rambut yang menggalakkan. Selain daripada suntikan steroid, ada rawatan lain, contohnya PRP. Okey. Iaitu mengambil darah pasien tu sendiri dan mengasingkan sel darah putih dengan kuning dan menginjek semula yang plasma ke dalam kulit kepala untuk stimulasikan rambut. Oh, okey, baik. Jadi doktor, selain daripada rawatan yang ditawarkan di hospital ataupun di klinik dermatologi, jadi mungkin doktor, saya ingin dapatkan pencerahan ataupun komen daripada doktor sendiri berkaitan dengan produk yang berada di dalam pasaran yang dikatakan boleh mengatasi masalah keguguran rambut dan boleh menumbuhkan semula rambut-rambut baru, dan semestinya produk-produk ini seharusnya mendapat kelulusan daripada KKM lah. Mungkin doktor boleh komen sikit. Betul. Memang ramai orang menjual produk-produk seperti ini, tetapi produk yang dijual tu tiada kajian yang menunjukkan dia memang boleh menumbuhkan rambut. So pada saya, biasa saya akan tanya pasien sama ada dia ambil apa-apa ubat atau suplemen tambahan. Dan kalau dia tak ada apa-apa yang bahaya ke dalam suplemen tu, saya akan suruh dia teruskan saja. Mungkin yang tu boleh memberi semangat yang positif untuk pasien tu sendiri. Tapi kalau saya pun sangsi dengan ubat atau suplemen tu, saya akan bagi tahu pasien lebih baik jangan ambil lah. Okey, itu saranan yang terbaik yang diberikan kepada kita semua, khususnya untuk kita memahami berkenaan dengan alopecia areata ini. Okey doktor, mungkin ada sedikit nasihat untuk kesimpulannya berkenaan topik kita pada malam ini, pentingnya pemahaman masyarakat berkenaan alopecia areata ini, doktor. Okey, secara kesimpulannya, alopecia areata ni sebenarnya boleh jadi kepada sesiapa. So kalau dia sudah berlaku, yang first thing is jangan panik. Okay, sebab stres yang akan daripada satu tumpuk mungkin bertambah 2-3 tumpuk lagi. So jangan panik. Pergi tengok doktor, bincang dengan doktor apa rawatan yang perlu buat, atau doktor akan cakap tak perlu apa-apa rawatan, dia akan tumbuh balik sendiri. So itu nasihat saya. So jangan panik kalau ada penyakit. Satu nasihat yang cukup ringkas dan padat kepada penonton di luar sana yang mungkin di kalangan kita ada menghadapi alopecia areata. Ingat, yang penting jangan panik. Jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Dr. Mira, pakar perunding dermatologi dari Hospital Pakar KPJ Rawang, di atas kesudian bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk berkongsikan dan mengupas mengenaan dengan alopecia areata. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you. Okey, sebenarnya banyak input-input yang bermanfaat yang kita belajar daripada pakar-pakar kita, tamu kita pada malam ini. Antaranya, jangan stres. Pastikan kita dalam keadaan yang positif sentiasa. Pastikan kita mendapat tidur yang mencukupi. Aspek pemakanan juga sangat penting. Tapi secara keseluruhannya adalah untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul, Munawar. Dan samping itu, pastikan pengambilan makanan juga perlu seimbang dan juga sihat. Saya suka kata tetamu kita yang lagi satu, Abang Amin tadi, dia kata apa-apa pun just go with it. Terima saja. InsyaAllah setiap masalah itu akan ada penyelesaian yang Munawar kan? InsyaAllah. Jangan lupa, kepada yang mungkin terlepas untuk melihat secara langsung, menonton secara langsung Diari Rawat pada malam ini, anda boleh melihat ulang siar di saluran TV1 setiap hari Khamis jam 3.05 petang, dan juga pada hari Rabu di saluran berita juga pada jam 3.05 petang. Itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda. Kami harapkan topik pada malam ini memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua. Jika kita berjumpa lagi, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selamat malam.